bersama dengan kita pada malam ini untuk topik My Personal Finances, MyPF X Luno melabur emas versus emas digital, ya, emas digital iaitu Bitcoin, ya. Walaupun banyak jenis apa kita panggil ni kripto, aset kripto, ya. Tapi yang paling famous, yang paling terkenal, yang ramai orang tahu atau dengar, baca dalam berita adalah Bitcoin. Okey. Jadi pada malam ini kita nak cuba kupaskan isu bila ada versus tu, maksudnya adakah melabur emas lagi menarik daripada melabur dalam Bitcoin atau sebaliknya, ya. Dan kedua-dua aset ini ramai yang sekarang ni suka masuk. Bila kita tengok kat kedai-kedai emas tu ramai pergi beratur, dan bila kita masuk Clubhouse ni pun ataupun pergi kat Twitter ke kat mana-mana pun ramai pula pun berbincang mengenai Bitcoin, ya. Jadi pada malam ini kita ada rakan-rakan saya sini, ahli panel pada malam ini. Boleh introduce atau perkenalkan diri masing-masing. Mulakan dengan Steven. Salam, selamat petang semua. Steven, ataupun boleh panggil I Steve lah untuk yang lebih ringkas. So, I merupakan pengasas laman web mypf.my. So, ada following lebih kurang 1 juta untuk tahun yang lepas, dan menangi sikit-sikit award yang kecil lah untuk memajukan literasi pengurusan kewangan, personal finances education di Malaysia. Dan saya juga perancang kewangan berlesen juga. And today memang Idaham punya first time as moderator utama untuk Club My Personal Finances. So semoga menyokong dia, feel free to raise your hand kalau ada komen, ada question untuk any speakers, untuk invite sesiapa juga, tekan butang plus dan boleh invite kawan-kawan untuk join bilik untuk petang ni. Back to you, Jai. Okay, terima kasih Steve. Ya, memang kali pertama untuk menjadi moderator bilik. Jadi harap dapat memberikan sokongan penuh. Kalau ada apa-apa silap tu tolong tunjukkan. Kita semua kat atas ni moderator, ya. Jadi seterusnya saya menjemput Habibah untuk perkenalkan diri. Assalamualaikum, selamat malam. Saya Habibah, licensed financial planner daripada FA Advisory. Saya untuk this topic actually, terima kasih Steven sebab invite me. And then this topic actually, I'm doing PhD in this topic about the digital currency, but on the legal side lah, on the money laundering. Cryptocurrency on money laundering. So actually sikit tu untuk sharing tu boleh lah, tapi it's not too much sebab saya based on the legal punya side dah. Itu saja. Terima kasih. Tak boleh kongsi ke atau macam mana? Boleh kongsi. Boleh dia kongsi. Cuma seram pula dengar bila sebut ada legal punya ni kan. Tak payah nak sebut in detail kan. Cuma saya rasa antara itu pun satu topik yang menarik tu, cuci duit menggunakan aset digital. Ya, betul, cuci duit menggunakan aset digital. Ya. Okey, tak apa. Nanti kita harap nanti boleh kongsi lebih sikit mengenai apa yang Habibah dah hasil kajian Habibah, ya. Dalam proses. Dalam proses. Okey. Dalam proses. Okey, seterusnya saya menjemput saudara Arif untuk perkenalkan diri. Thank you, Idham. Selamat petang atau selamat malam kepada semua. Nama saya Arif. Saya adalah salah satu penyokong emas digital dan juga salah satu wakil syarikat Luno lah. So Luno tu, jika anda tak pernah dengar, ia adalah exchange mata wang digital, ataupun boleh dikira sebagai emas digital pertama yang diluluskan di Malaysia. Dan di Luno saya dikenali sebagai ketua komuniti lah. So
Maksudnya jika anda dah masuk kami punya community group, Luno Community Malaysia di Facebook, Arif lah yang biasa layan komen-komen di sana. Selain tu, Arif juga bertugas sebagai relationship manager untuk pelanggan yang berdagang emas digital dalam amount yang tinggi di Luno. Oh, menarik tu, amount tinggi ya. Okey, Sebelum tu, Arif pernah berhurai dengan bahasa Melayu kat Clubhouse atau kali pertama juga petang ni? Kali pertama, Steph. Tapi sebelum ni ada buat 2 sesi. Satu tu dengan financial planner Faiz Wahab, sekali dengan majalah Labo lah. Eza. Ya, dengan Iza. Eza, okey. Terima kasih Arif. Saya paskan kepada Scarlett untuk perkenalkan diri. Hai, selamat malam semua. Nama saya Scarlett. Saya adalah Ketua Pemasaran dan Perkongsian untuk syarikat Luno Malaysia, iaitu Marketing dengan Partnership Lead. Saya staf 003 dan juga wanita pertama dalam tim Luno Malaysia sejak kami beroperasi lah dalam Malaysia. Lebih tinggi dari 007 ya ni. Oh, tak sempat nak ambil 007, tapi tak apalah, 003 okey juga. First time berhurai dalam bahasa Malaysia dalam Clubhouse. So nervous jugalah sekarang sebab nak bercakap bertutur dalam bahasa Malaysia. So kalau macam rojak sikit, minta maaf lah. So nak cakap sikit pasal saya punya apa yang saya buat dalam peranan saya dalam Luno Malaysia, syarikat Luno Malaysia. Sebagai Ketua Pemasaran dan Perkongsian, saya mostly in charge untuk macam promote lah brand Luno. So kalau anda pernah nampak voucher dalam Shopee ataupun Fave, itu adalah projek saya. So just nak sharing sikit. Terima kasih. Okey, terima kasih Scarlett. Sebelum kita mulakan topik pada malam ni, saya nak minta pihak-pihak audience kat bawah sana untuk tekan butang plus ya, dan ping kawan-kawan masuk ke dalam bilik ni. Sebab kalau boleh kita nak cuba dapatkan pandangan-pandangan daripada ramai kawan-kawan, apa beza emas, kebaikan dia, kelemahan dia, dan apa beza melabur dalam aset digital seperti Bitcoin. Jadi untuk mulakan sesi ini, saya nak tanya soalan pertama. Mengapa melabur dalam emas, dan mengapa pula anda melabur dalam emas digital atau Bitcoin? Ya. Jadi saya akan menjemput saudara Steven untuk menjawab soalan ini. Terima kasih untuk menjadi speaker pertama untuk soalan yang pertama ya. So kedua-duanya memang ada tempat dalam asset alokasi ya, atau dikenali sebagai asset allocation strategy, strategi aset alokasi, di mana investment alternatif seperti emas digital iaitu Bitcoin, cryptocurrency yang lain juga seharusnya boleh sampai 5% ke 10% dalam bahagian aset investment anda. So untuk emas, memang dari zaman dulu lagi ya, emas ialah aset yang dikirakan boleh menyimpan nilai walaupun dalam keadaan let's say hyperinflasi atau inflasi yang naik dengan mendadak, ataupun yang kita lihat tahun yang lepas sampai tahun ni kan dengan C19, di mana semua aset turun dengan mendadak apabila terjadi krisis seperti C19 atau pandemik. So emas memanglah adalah boleh sebagai store value dan juga untuk menstabilkan investment portfolio anda. And then the comparison dengan emas digital iaitu Bitcoin. So dengan emas digital ataupun Bitcoin, kebanyakan orang sekarang ni mula memanggil Bitcoin sebagai emas digital or digital version of gold, digital gold, sebab mereka melihat bahawa emas digital boleh memainkan peranan sebagai replacement in a way untuk emas. So one way yang orang mengira nilai ataupun value Bitcoin adalah untuk melihat okey, berapakah nilai emas, semua emas di dunia ni
dan berapa nilai asetnya, dan jikalau Bitcoin merangkumi let's say 1% ataupun 5% ataupun 10% value ataupun nilai emas fizikal, itulah ya boleh diambil sebagai nilai alternatif untuk mendapatkan Bitcoin. So kedua-dua ni I rasa bukan terus berlawanan atau versus saja, tapi memang ada tempat di dalam aset alokasi, at least untuk consider di dalam investment portfolio anda. Okey, terima kasih Steven. Memang menarik sebab bila kita tengok dua-dua aset ni sebenarnya bila nampak dia macam komplement, tak berlawanan. Satu tu sebenarnya kita tengok sebagai satu aset yang tangible yang kita boleh pegang. Emas ni kalau katakan jongkong emas ni memang kita boleh nampak kan dia punya berat dia macam mana, rupa dia macam mana, dan aset digital ni pula dia tak nampak. Tapi dari segi nilai dia ada, dua-dua ada nilai, dua-dua ada macam peranan yang boleh dimainkan dalam pelaburan kita. Saya nak tanya Arif atau Scarlett lah, sebab walaupun dua-dua daripada Luno, tapi bagaimana anda lihat emas dan Bitcoin? Adakah emas dan Bitcoin ni boleh dikatakan satu tu dia komplement, aset yang komplement antara duanya? Arif atau Scarlett, mana-mana? Scarlett, ladies first. Alah, ingat Arif kan jawab. Okay, so rasanya pendapat saya dua-dua tu memang komplement, sebab saya setuju memang satu nilai dia, memang fungsi macam seperti emas ataupun emas digital Bitcoin kan, memang adalah untuk melindung nilai ataupun macam hedge against inflation, inflasi. Dan lagi pun semua orang pun tahu macam faedah interest dalam at this moment macam memang tak berapa memberangsangkan lah. That's why banyak kebarangkali orang guna ataupun melabur dalam emas ataupun Bitcoin adalah untuk melindung nilai. So dua-dua tu memang ada dia punya potensi, dan the cuma difference adalah satu physical, satu digital lah. And boleh nampak memang orang invest untuk treat it macam sebagai asset class yang berlainan untuk mempelbagaikan portfolio pelaburan saja. So itu pendapat saya. Move on to Arif. Terima kasih Scarlett. Untuk saya rasanya Bitcoin tu secara kalau nak berbandingkan dengan emas, benda yang paling berbeza atau ketara adalah yang Bitcoin tu atau emas digital tu setakat accessibility tu lagi senang, at least in my opinion lah. Sebab jika anda nak beli emas digital, anda cuma perlukan handphone dengan internet. Tapi setakat emas tu jika dia secara tangible, secara fizikal, mungkin susah lah nak cari kedai pajak ke, nak cari gold store ke macam tu, kedai emas ke macam tu. So I think yang paling berbeza is accessibility. Dan setakat apa yang Scarlett yang bincang tadi, dia memang ada persamaan juga. Setakat inflation, setakat ada orang yang beli emas digital atau emas tu dengan sebab dia nak melabur dengan satu aset yang kemungkinan akan dia punya nilai tu akan naik lah kalau berbandingkan dengan fiat currency atau ringgit Malaysia. So I rasa memang ada persamaan dan juga ada yang berlainan lah. Okay, terima kasih Arif. Jadi setakat ni apa yang saya dapat daripada perkongsian Steve adalah satu, sebagai satu bentuk aset pelaburan yang lebih kurang yang boleh dikatakan perlu ada dalam kita punya portfolio pelaburan
aset digital kena ada, emas pun kena ada. Scarlett ada sentuh mengenai sebagai salah satu cara untuk kita lawan inflasi, ya. Dan Arif menyentuh dengan accessibility ataupun mudah untuk beli emas digital bila kita bandingkan dengan emas lah basically, ya. Jadi Habibah, rata-rata golongan milenial dan Gen Z lebih berminat untuk melabur dalam emas digital. Jadi apakah antara faktor yang mendorong mereka untuk membuat pelaburan begini? Okay, terima kasih dah. Okay, saya bila saya go around the millennium, okay, I perasan lah. Okay, firstly sebab diorang get the information from kita boleh dapat macam daripada Clubhouse semua. Kadang-kadang diorang for the millennium, for the first diorang believe in the blockchain system. Okay. Okay. And then yang kedua, kadang-kadang diorang go to the crypto kadang-kadang sebab FOMO. Okay. Yang FOMO ni FOMO lah maksudnya. Apa FOMO tu? Ya. Okay. Afraid of missing out. Yeah. Okay, afraid of missing out. So diorang kadang-kadang diorang just masuk saja sampai diorang tahu pun apa tu digital asset sebenarnya. So bagi saya untuk yang masuk orang yang kedua ni masuk ni, maksudnya yang takut, maksudnya orang lain masuk tapi dia pun masuk juga. Dia masuk juga. Biasanya bila sebab bila digital asset ni dia punya volatility dia adalah tinggi. Maksudnya dia boleh naik dengan mendadak dan dia boleh turun dengan mendadak. So bila yang millennium ni dia masuk tu, okay, dia masuk tu sebab dia ikut orang kan. So dia masuk, bila jatuh tu kadang-kadang dia orang jadi macam takut. Tak nak masuklah kripto ni sebab rugi teruk. Lepas tu nanti bila dia tengok naik pula, nanti dia masuk pula. Tapi ada setengah yang macam sebab jatuh terus kata kripto aset ni macam scam. Jadi macam scam. Tapi sebenarnya sebab diorang tidak faham sebenarnya konsep kripto tu sendiri, blockchain tu macam mana dia punya sistem yang boleh jadi platform the blockchain, dia create sebab diorang sendiri tak tahu pun sebenarnya digital asset tu ada white paper dia. Maksudnya every blockchain, every crypto dia ada white paper dia. So that's it lah. Okay, betul. Habibah ada sebut dua. Satu, FOMO, fear of missing out. Ramai orang dia takut kalau dia tak masuk nanti dia kemungkinan dia tak dapat kejar keuntungan macam orang lain dapat, kawan dia dapat. Jadi ada juga faktor ikut-ikut. Kawan yang masuk kripto dia pun nak masuk kripto juga. Ya. Jadi maknanya kurang lagi dari segi dari segi kewangan lah, knowledge ilmu yang dia ada berkenaan dengan aset digital seperti Bitcoin ni. Apa pendapat Steven sebagai CEO My Personal Finance? Adakah ramai pembaca artikel Bitcoin datang daripada golongan milenial dan Gen Z? Memang golongan milenial dan Gen Z memang lebih berminat lah, sebab golongan ni memang grow up dengan teknologi kan, Actually kalau kita lihat, kalau nowadays even baby, toddler semua tu fasih, semua boleh swipe left, swipe right dari usia yang muda. But I think actually yang lebih interesting ialah golongan yang lebih tua actually. So even though myself lah, I ni sebenarnya kira dalam golongan millennial juga. But I'm actually seeing that golongan yang lebih tua actually, yang dah baby boomer and beyond that, 50-an, 60-an, kebanyakannya mula actually menginvest dalam Bitcoin juga, because I think mereka boleh nampak that this asset class ni bukanlah macam main-main saja. And the more you study about it, seperti Habibah katakan, ada white paper semua tu, the more you understand, the more you see how ada institute
negara-negara yang melabur dalam investment, company-company yang melabur dalam cryptocurrency, dan bagaimana dengan PayPal, Mastercard, Visa, semua tu mula mengiktiraf dan menggunakan Bitcoin sebagai mode pembayaran atau boleh beli jual Bitcoin. So even Google Finance sekarang kan ada section untuk cryptocurrency juga. So semua ni memang menjadikan crypto dan Bitcoin especially sebagai satu asset class yang memang dikirakan sah ataupun legit untuk investments. Betul. Jadi bila kita tengok macam di Malaysia pun sebenarnya baru tahun 2020 yang SC kalau saya salah tolong perbetulkan saya, Scarlett atau Arif, memberi lesen bursa aset digital di Malaysia ni, dan juga Majlis Syariah Suruhanjaya Security mengiktiraf Bitcoin sebagai salah satu aset digital yang patuh syariah, ya. Jadi yalah, sebelum ni mungkin ramai orang tak masuk kripto, tapi makin lama makin ramai, terutamanya bila ada banyak pihak-pihak yang contohnya macam Badan Kawal Selia seperti Suruhanjaya Security mengiktirafkan aset-aset digital ni sebagai satu pelaburan yang sah, ya. Jadi apa pendapat Scarlett dari segi betul ke golongan milenial dan Gen Z sahaja yang lebih berminat untuk melabur? Saya tak tahu kalau boleh kongsikan sikit data lah soal golongan mana yang lebih yang banyak melabur dalam kripto. Scarlett dengan Arif, you orang ni millennial ke Gen Z actually? Rasanya millennial lah. Gen Z tu macam muda sangat. Yalah, millennial. So boleh tentunya boleh share sikit data, sebab kami pernah buat press release ataupun macam jugalah share kepada media dengan semua kan. So question dia, millennial dan Gen Z lebih berminat dalam pelaburan Bitcoin, memang betul. Sebab I think saya setuju dengan Habibah. Habibah cakap sebab mereka tertarik dengan FOMO, salah satu faktor. Mereka juga sebab seperti Steve cakap kan, kami hidup dalam dunia digital. So lagi senang untuk Gen Z dengan millennial, mereka tertarik dengan konsep futuristik ataupun benda-benda yang berteknologi tinggi, macam trending lah. So memang dua-dua faktor ni memang betul. Lagipun nak touch sikit sebab Arif pernah cakap accessibility kan. So sekarang semua orang ada smartphone, semua orang ada mobile, lepas tu ada data, internet and everything. So lagi senang untuk mereka melabur dalam macam Bitcoin and everything, sebab semua dalam internet saja dengan satu aplikasi. So lagi senang lah untuk mereka try it out. Lagipun semua orang salah faham pasal pelaburan emas digital seperti Bitcoin. Ingat modal ataupun semua tu sebenarnya sangat rendah. So lagi tertariklah dengan Gen Z dan millennial, mereka hanya perlu macam RM10 ataupun RM50 untuk membeli emas digital pertama mereka. Biarpun dalam unit yang kecil lah, sebab emas digital boleh dibahagikan, so it's divisible dalam unit decimal lah. So not only that, millennial dan Gen Z yang tertarik dalam berlabur dalam Bitcoin, actually dalam database Luno, kebanyakan transaksi aktiviti adalah dari umur start from yang paling aktif 30 sehingga 49. So memang golongan-golongan yang ke 30-an, 40-an dengan 50-an, tiga golongan umur ni memang sangat aktif dalam melabur, sebab rasanya sebab mereka lagi faham dengan konsep pelaburan dan tidak ada isu ataupun masalah untuk mereka tambah salah satu aset kelas seperti emas digital dalam portfolio. Wah, so, 49 lah. Rambut pun dah mula beruban masa tu. Memang so yang umur 30 pun dah beruban lah, Steve. Tu stress tu, Idam. So rasanya memang
30s, 40s dengan 50-an memang dia orang aktif. Sebab mereka atas dia orang punya ekonomi, maybe dia capability untuk invest lagi besar lah in terms of macam investment. So memang tak tertaluk ataupun just millennial ataupun Gen Z saja yang muda-muda, tapi kami orang memang nampak yang 40-an, 50-an ataupun lagi atas like 60 something yang sudah macam bersara and everything, mereka juga tertarik untuk melabur dalam emas digital Bitcoin. Ya. Okey, terima kasih sekali. Memang sebenarnya tak pernah terfikir yang sebenarnya ramai Gen Z dan milenial pun suka emas digital ni sebab senang nak masuk dalam amount yang kecil ya, RM10, RM20, RM30 pun dah boleh beli Bitcoin ya. Tapi tak bolehlah beli satu Bitcoin sekarang dah rasanya dekat RM240,000 dah satu Bitcoin kan. Okey, jadi saya akan reset bilik sebelum kita teruskan ya. Terima kasih semua join kita pada malam ini. MyPF, My Personal Finances merupakan laman web berkenaan banyak artikel kewangan, pasal pelaburan, macam-macam lah. Kalau katakan berminat boleh ke sana. Dan malam ini kita bersama dengan wakil daripada Luno, Skala dan Arif untuk mengupas topik melabur emas versus emas digital, Bitcoin, apa kebaikan dia, keburukan dia dan sebagainya. Jadi rata-rata malam ni memang kita banyak bercerita pasal Bitcoin. Jadi saya nak cuba tanya, apa antara risiko melabur dalam emas digital berbanding dengan emas sterling? So dua-dua ni ada risiko dia tersendiri. Jadi ada tak risiko sebenarnya melabur dalam emas digital kalau kita compare dengan emas sterling? Sebab emas sterling ni kalau kita tengok apa risiko dia, mungkin dari segi macam yalah kena pegang berbentuk fizikal so jadi boleh hilang, boleh kena curi, nak simpan pun susah, macam-macam. Tapi dari segi macam melabur dalam emas digital lah, nak tahu juga risiko dia. Maybe Habibah boleh mulakan. Okey. Tadi pasal yang license tadi kan, itu saya nak bagi tahu lah. Sebenarnya Security Commission dia start bagi license starting 2019. Okey, start daripada 2019 tu dia dah masuklah a few provision lah about the crypto. Okey, pertama dia masukkan dalam CMSA itu Capital Market Security Act, dan juga dalam dalam AMLA iaitu Anti Money Laundering Act itulah, so 2019. And then tahun 2020 2 Disember, so macam yang Idham kata, okay, dia Security Commission buat keluar yang kata yang bahawasanya cryptocurrency adalah syariah compliant, tapi menggunakan DAX, maksudnya menggunakan digital exchanger yang didaftarkan di bawah Suruhanjaya Security. Okey, itu. And then tadi soalan dia pasal apa? Boleh tak ulang sekali lagi? Pasal apa? Apa risiko melabur risiko. Okey. Risiko melabur dalam pertama dia kalau emas yang kita pegang tu dia dia dah market dia dah mature. So dia punya harga dia, volatility dia tak tinggi sangat. Maksudnya kalau dia jatuh atau turun tu dia tak tinggi sangat lah, berbanding dengan bagi saya digital currency ni baru lagi. So bagi saya dia punya market tu masih tak mature lagi. Jadi volatility dia tu dia boleh naik dengan mendadak dan dia boleh turun dengan mendadak. Jadi dia mungkin boleh turun tu mungkin lebih daripada 30% ataupun 40%, macam tu. So that is the risiko lah. Okay, yang kedua, kalau sebelum ni kalau kata risiko emas tu orang kata orang boleh curi kan. So kalau risiko risiko untuk digital asset, okay, kalau di bawah seliaan Security Commission tu mungkin kurang risiko lah untuk about the hacking.
maksudnya ke exchange tu kena hack. So yang exchange kena hack ni, saya rasa mungkin Arif atau Scarlett mungkin boleh kupas lah tentang isu ni. But for me, these are the two things lah yang macam dua benda yang macam risiko yang ada lah. Okay, Steve, apa pendapat Steve mengenai risiko melabur dalam emas berbanding dengan emas digital seperti Bitcoin? Sure. So memangnya dua-dua aset ni, biarkan emas ataupun emas digital, semua adalah risiko. Actually satu miskonsepsi untuk ramai orang ialah emas ialah satu aset nampak macam safe haven ataupun tak berisiko tinggi. Tapi kalau you actually lihat naik turun harga emas, bukan emas digital ya, emas actually physical gold, biarpun emas dalam exchange traded fund semua tu actually is kirakan investment yang berisiko tinggi sebenarnya. The thing is, bila you compare pula dengan yang lebih tinggi seperti emas digital, then of course memang Bitcoin, the volatility ataupun naik turun harga lebih of course mendadak, ataupun satu pengiraan risiko iaitu volatility adalah lebih tinggi. With that said, setiap kali kita bercakap dengan Bitcoin kan, saya terus akan at least once untuk petang ni nak quote Aaron Tang, iaitu country manager Malaysia untuk Luno. So I masih ingat Aaron yang berkata that actually kalau you pegang membeli Bitcoin sebagai investment anytime dalam masa 3 tahun yang lepas, tak kira bila you beli all time high pada masa tu, you would actually have made money kalau you pegang Bitcoin tu at least untuk masa at least for 3 years actually. So even though dia memang volatile, but still it has its potential gains. Dan seperti Habibah yang katakan, we are actually really at the starting stages dalam fasa pertama actually untuk Bitcoin dan cryptocurrency. So it's actually not too late actually. Semua lihat Bitcoin dah all time high, dah mencecah RM60,000 untuk satu Bitcoin. Tapi actually memang kalau bermula invest dalam masa ni dalam Bitcoin, memang boleh dikatakan masih dalam sektor pioneer actually. Dan I believe the statistics, kalau you pegang maybe about even a quarter of a Bitcoin, you are already dalam top 1% of the people yang memegang Bitcoin. So it's a very early asset class. But even though dah kata semua ni kan, if we're talking kalau macam end of world kind of scenario, let's say maybe ada EMP yang keluar, ada World War 3 or something like that, and the internet around the whole world goes down, then of course masa tu lah, of course because digital kan is depending on networks and communication, then that's the risk, although very low risk kan, kalau katakan orang akan ketawakan juga kan, internet whole world go down, tak munasabah kan. But if that sort of scenario happens, then we're actually looking at two very different scenarios. Emas digital atau Bitcoin will practically go down to zero because it's non-existent anymore. The blockchain can run when there's no connectivity. But pada masa tu, sebab people need actually something physical to hold on to, that's when physical gold ataupun emas will go through the roof dan akan naik dengan mendadak. Wah, saya tak pernah terfikir sampai macam tu, Steve. bila you sebut baru logik juga, betul juga. Tapi itulah kan, kita dalam dunia internet sekarang ni kira macam situasi yang sangat nak kira, ialah macam you sebut tadi, end of world scenario, sampai satu internet satu dunia down dan tak ada orang boleh akses dia punya Bitcoin setakat ni. Saya tak tahulah Scarlett atau Arif, pernah ke berlaku benda ni? Idam boleh ulangkan balik, maksudnya situasi yang apa? Kalau katakan internet satu dunia tiba-tiba down dan macam tak ada komputer dan ataupun tak ada elektrik satu dunia, maknanya tak ada aset-aset digital ni kira boleh hilang macam tu aja, betul tak? Tak semestinya. So okay, secara asasnya Bitcoin, kalau kita nak guna Bitcoin sebagai contoh lah, setakat emas digital kan, network dia memang rely on the internet. So network dia the blockchain network. Tapi jika situasi macam tu berlaku, boleh dikatakan yang jika pelabur tersebut simpan Bitcoin tu dalam hardware wallet, so
senanglah, boleh katakan jika dapat kami dapat hidupkan balik internet tersebut, so mata wang kripto tu masih wujud dalam dia punya hardware wallet because is physical, is tangible. Dia boleh katakan macam USB drive lah, macam thumb drive. So asalkan network tu dapat hidup balik tu, setakat tu macam ada mungkin Habibah boleh bagi a bit more perspektif lah, tapi setakat validators atau miners seluruh dunia, katakan satu komputer tu dia hidup balik, then boleh katakan yang Bitcoin network tu dah hidupkan balik lah. Tapi in that type of scenario, I nak tanya juga sebab setakat nilai pelaburan atau nilai, tak kisahlah, aset, katakan apa Steve bagikan sebagai senario tu, kalau dunia tu memang chaos kan, adakah kami akan pandangkan emas dengan secara sama if say for example now, right? Sebab nilai emas tu, kalau doomsday scenario, kita nak makanan, kita nak pastikan ada air, kenapa nak fikir pasal emas? You know, unless you're talking about the utility, setakat macam nak buat handphone tu, emas tu memang penting lah, buat teknologi. But unless you're gonna use the emas tu untuk benda-benda yang practical in a doomsday scenario, I don't know whether it will still have nilai yang sama lah. Betul, sebab bila kita fikir zaman dulu pun, kira macam jadi macam barter trade lah, betul tak? Tukar-tukar barang, tukar makanan, tukar alat-alatan, tak semestinya nak kena tukar emas untuk mendapatkan sesuatu. Interesting ya. Jadi bab hardware wallet ni, saya rasa satu topik yang menarik. Saya nampak kat bawah sana ramai pakar-pakar kripto, maybe dia boleh ulaskan dengan lebih lanjut. Tapi macam saya nak kongsikan, ada satu cerita I think agak famous lah. Ada satu programmer bernama Stephen Thomas yang dia ada password dalam dia punya wallet yang dia dah lupa. Jadi tak silap saya, dalam wallet dia sahaja ada lebih kurang 200 juta Bitcoin yang dia dah lupa password dia. Dia tak boleh nak unlock balik kan, betul tak? Jadi ada tak masalah macam ni boleh berlaku di macam Luno ke atau macam mana? Okay, untuk Luno tu lain sikit, sebab kami sebagai centralized exchange, kami yang simpan private key, so kami yang simpan password. Tapi setakat kalau anda nak tanya tentang kami punya security tu, kami ada multiple layers lah. Dan tadi Arif dah share tentang hardware wallet. So kami pun ada hardware wallet, tapi kami lebih gunakan perkataan sebagai cold wallet. So cold wallet tu boleh dibandingkan dengan hardware wallet. Dan setakat kalau kami punya security system, ada percentage yang kami simpan dalam hardware wallet dengan online wallet. So hot wallet tu dia simpan online. So maksudnya semua pelanggan kami di seluruh dunia, jika mereka nak jual beli Bitcoin, kami akan gunakan hot wallet atau online wallet. Tapi kalau nak simpan secara lama sikit, kami akan guna kami punya cold wallet atau offline wallet. So setakat dari perspektif pelanggan, jika mereka gunakan Luno untuk simpan mereka punya emas digital, kami yang simpan diorang punya private key. So diorang tak payah worry lah. Setakat kalau ada apa-apa masalah dengan akaun mereka, senang je. Email kami, lepas tu kami akan buat identity verification. Dah tahu yang pelanggan tu memang pelanggan yang gunakan akaun tersebut, dan kami akan bagi akses lah. Tak kira dia lupa password ke, dia lupa dia punya email punya password ke, boleh tukar juga. Okay, tapi boleh tak saya tanya lagi satu soalan? Boleh ke orang keluarkan dia punya Bitcoin daripada Luno untuk masukkan ke wallet lain? Scarlett, you want to take that? Boleh, jawapannya boleh. So tak ada, very simple. Jawapannya boleh. So memang tak ada restriction. Okay, sebab memang macam customer yang pegang, I mean that you own the Bitcoin kan. So memang macam customer yang beli, lepas tu diorang simpan.
And kalau diorang nak withdraw, memang sama lah, diorang boleh withdraw. So in a way macam duit yang anda ada dalam bank memang duit anda kan. Jadi kalau anda nak transfer dari CIMB ke Maybank, tak ada restriction, memang boleh buat macam tu. So sama juga dengan aset bursa, aset digital macam Luno, kami juga adalah satu platform, and kalau anda sudah beli ataupun jual, lepas tu ada profit ataupun sama ada dalam aset digital ataupun mata wang ringgit, so kalau nak withdraw memang boleh, cuma perlu berhati-hati ataupun confirmkan ke mana macam address yang mana macam customer nak hantarkan, mesti betul lah, jangan sebab bagi salah account. Sama konsep saja. Kalau macam anda customer withdraw pergi bank account orang yang lain tu, memang kami orang tak dapat, sebagai platform kami tak dapat buat apa-apa kan, sebab memang yang informasi tu memang, maklumat tu memang diberikan oleh customer sendiri. So that's why customer kena berhati-hati kalau nak buat withdraw, sama ada dalam aset digital ataupun mata wang ringgit juga. Ya, sama kalau katakan kita bagi kita punya wallet fizikal kepada orang lain kan, kalau dia dah ambil duit daripada wallet kita, tak boleh buat apa lah kan, betul tak? Itu betul. Ya, atas kelalaian lah, macam Troy sendiri. Ya, betul. Okay, definitely, janganlah fat finger sampai tertekan nombor yang lain atau huruf yang lain kan untuk address. But I can actually share dari experience I dulu, sebab I mula guna Luno, I think mungkin 2015 kot, at that time, before the regulatories and all that, and memang masa tu I actually did move my Bitcoin, I think Ripple juga ke wallet yang lain. So yeah, it definitely works, and I think Luno's platform does make it pretty simple, senang untuk do all the transfers. But I do have a question though, maybe Arif or Scarlett, what are the risks though, untuk of course kalau kita lihat dulu kan, memang hack yang berlaku kepada exchange seperti Mt. Gox, MTGOX dan yang lain semua tu, and even nowadays there's always all these hacks that are still happening actually. So what are the risks actually, and from Luno's side, is there a guarantee that Luno will never face a hack of that magnitude and size? So setakat Luno sebagai platform, kami insyaAllah memang tak pernah digodam oleh hacker ke apa-apa. So setakat platform tu boleh dikatakan selamat lah, touch wood lah. So kami tak pernah digodam, because setakat kami punya security function tu memang ketat. Tapi yang paling penting, I think message yang kepada semua pelabur yang nak melabur dalam Bitcoin atau emas digital lah, yang paling penting apa yang Scarlett kongsi tadi, pastikan yang address yang anda nak hantar atau nak receive tu kena tepat. Maksudnya sebab Bitcoin tu dia punya network, dia punya blockchain network, setakat apa-apa yang anda hantar tu memang dah jadi, maksudnya tak boleh tukar balik. So that is one of the advantages and can be also a weakness of Bitcoin, because it's immutable. Maksudnya benda tu dah berlaku, tak boleh tukar balik. Tapi itu untuk Bitcoin. Kalau anda tengok mata wang digital atau emas digital yang lain selain Bitcoin, kemungkinan mereka bila diorang mencipta mata wang tersebut, mata wang digital tersebut, mereka akan letak macam fail safe, atau dia boleh tukar benda yang tertentu. So it can be advantages, can be disadvantages. Dia kena tengok senario lah. Tapi setakat platform, I think insyaAllah so far Luno selamat. Yang paling penting, another message to semua pelanggan kami is pastikan anda guna 2FA, Two Factor Authentication. Benda tu penting sebab sekarang ni dengan personal data, ada banyak kali yang kemungkinan akaun anda yang akaun email anda yang digunakan untuk katakan some random shopping platform lah. Macam I think on the internet ada banyak lah case-case. So mereka punya database kena digodam. So database mereka ada email address anda, ada nama penuh anda, ada mungkinan password anda yang anda guna untuk akaun tu sama juga dengan platform exchanger ke, mungkin bank account ke. So pastikan
password anda guna yang lain, guna yang kuat, maksudnya guna alphanumeric lah, guna perkataan, not just letters tapi guna nombor, guna simbol, dan selebihnya lah. So yang penting 2FA2 factor penting, password penting, kena kuat. Then Scarlett, let me know if I missed it. No, I think apa yang Arif sudah katakan memang penting, sebab rasanya awareness ataupun kepekaan pelabur especially dalam yang macam digital punya kan, like digital investment ataupun everything. So the awareness untuk security cyber tu mesti tinggi. So tak cannot be leka in terms of like using a weak password or tak ada 2FA ataupun semua tu. So kalau macam nak link balik kepada apa risiko kalau nak melabur dalam macam emas digital Bitcoin kan, saya rasanya memang nasihat daripada myself personally ialah your awareness untuk security mesti, dan especially dalam your email, your password, your 2FA and everything mesti tinggi. So you must take macam at least basic approach lah untuk semua ni, untuk protect sendiri dan protect aset digital anda. Itu je. Maknanya kita pun kena pastikan kita praktis langkah-langkah yang sepatutnya nak pastikan kita punya account, password, email, kita guna sistem macam two-factor 2FA, two-factor authentication, dan tak bolehlah mengharapkan Luno ataupun bursa aset digital sahaja Betul. No platform is truly safe kan. Even like macam Facebook, Mark Zuckerberg punya data juga yang talik kan. So betul. Jadi saya nak menjemput audiens. Saya tahu ada ramai pakar-pakar ataupun mungkin ada nak tanya soalan berkenaan emas digital seperti Bitcoin, bolehlah tekan button kat tangan kat bawah tu, dan pihak para moderator kat atas ni akan bawa anda naik ke atas pentas untuk sama ada berkongsi pendapat atau bertanya soalan. Jadi saya menjemput mana-mana untuk naik ke pentas. Jadi sementara kita tunggu, ada sebab setakat ni saya tak pernah terfikir dari segi risiko, dari segi hardware wallet, dari segi 2FA sebab bila kita tengok risiko pelaburan ni, kita biasa fikir macam dari segi macam keuntungan ke atau harga naik turun ke, tapi bila tengok aset digital ni, dia bab security pun sebenarnya sangat-sangat penting. Sebenarnya pelik juga bila kita fikir pasal bila beli emas, kita tak kisah pun macam bawa emas balik dalam beg plastik ke apa ke kan, walaupun dia membawa nilai tinggi. Jadi itulah mungkin dah biasa, benda dia dah terlalu biasa ni, aset digital ni benda yang baru.